Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya ada permintaan request dari seorang klien saya untuk menceritakan atau berkongsi pengalaman dalam cara untuk key in order multiple entry dekat CQG. Okey, jadi hari ini saya akan share sedikit macam mana saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Satu, normal order yang kita buat by limit, by stop, by market, semua tu yang satu-satu. Yang kedua, pakai normal order juga untuk entry. Kemudian kita pakai OCO fill notification. Yang ketiga, masih lagi normal order, tapi kita pakai OCO manual cara key in dia. Dan yang ketiga, pakai bracket order mode. Okay, kita pakai bracket order mode. Yang ni agak bracket order mode ni yalah, order multiple ni dia satu je. Kita kena faham macam mana order tu berfungsi supaya dia tidak mengconfusekan kita. Okay? Sebab dia boleh confusekan kita jika ada order position, lepas tu kita nak tambah, lepas tu sell stop dengan TP kita tu. Okay, tanpa membuang masa, saya ceritakan sikit. Okay, ni demo CQG. Ini crude oil. Dah ada position lama sebelum ni. Tak apa, kita tukar kepada sekarang pukul 12, so soya pun masih buka. Kita tukar kepada soya untuk tak nak confusion. Tutup ni dulu. Kita tukar kepada soya. Okey. Dan kemudian kita rescalekan dia supaya dia tunjuk yang depannya. Okay, kita tukar chart kepada 5 minit supaya mudah untuk kita tengok sell and buy. Kita nak buang ni dulu, takut nanti dia kacau, banyak nak panah lepas tu, banyak arrow. Okay, so tak kacau yang order apa nama crude oil tadi, kita masuk, kita consider order baru je. Okay, jadi yang pertama kita tunjuk market order dulu lah. Okay, bila kita buat market order, satu market order kita place, dia terus masuk buy position kat sini. Okay, dan kemudian kalau kita rasa macam dah masuk buy, lepas tu mungkin nak buat order limit lagi, mungkin rasa ni kan kalau dia break, kita tutup dulu. Ni kan kalau kita base lah kononnya, tengok chart kan. Okay, rasa kalau dia break 5845, kita nak masuk entry lagi, nak tambah lagi, sebab kita yakin harga makin naik. 58, okay, sekarang market kat sini, so kita cari 5845 kat sini lah. Kita klik, once kita klik order buy atas daripada market, of course kita pakai stop lah. So kita pakai stop, kita place, kita biar je lah queue dekat sini. Okay, nampak? Oh tak, saya dah tak bagi nampak dia punya order tadi, tapi kat sini adalah. Okay, kemudian kita juga expect mungkin juga dia nak retrace dekat sini dulu. Okay, dekat area 5806 baru dia nak naik. Dia akan test lagi sekali support, mungkin dekat area ni. Okay, 58. So kita letak 5801 buy limit, supaya kita tambah position, kita average down kan dia, buy limit. Okay, then kita place. So nampak lah
Dekat sini ada Q. Okay, dekat sini pun ada Q. Okay, so dekat position ada satu lah yang kita masuk buy market tadi. Order working tak ada apa-apa lagi lah. Kejap. Ni order working yang ni lah. Kita punya tambah position ni tadi. Buy stop dengan buy limit tadi. Untuk tambah position ni bukan untuk stop loss. Okay, jadi apa yang kita buat? Kita tunggulah. Kalau dia naik, dia akan tambah lah average. Tapi kalau nak tunggu agak jenuh. Tapi mungkin ada yang bertanya. Habis tu yang satu lot tu tak payah buat stop loss ke? Macam tu kan. So yang satu lot ni kita boleh buat stop loss dulu. Macam mana nak buat stop loss? Ada dua cara. Tadi pakai field notification alert tu. Satu lagi kita boleh buat stop loss manual. Ini kalau saya tak nak buat OCO, saya buat stop loss biasa saja. Contoh harga market 5831. Okey, 5831. Saya nak buat stop loss dekat 5823. Tak ada masalah. So, sebab apa? Sebab dia adalah sell position. Okay, dia adalah sell position. Dan kita letak juga dia di bawah stop order ni. Okay, dia depends kepada kita juga sebenarnya. Macam nak cakap kalau kita rasa macam stop loss kita mungkin lebih rendah daripada 5801, lagi bagus. Tapi kalau kita rasa kita nak stop loss kat sini je, dia akan stop loss kat sini lah. Nanti dia akan tutup position kita sebelum dia kena entry buy kita yang lain ni. Okay, faham So kalau biasanya kalau kita dah kat sini pun kita rasa nak buy, so of course stop loss kita lagi jauh. So maybe stop loss kita dekat sini. Kita kata ni kalau pecah ni memang tak jadi ni. So 5775. 5775 kita klik, saya stop lah, place order. Dia kena always check order apa, position apa, sebab kita nak trade banyak lot. Dia tak boleh macam simply just macam key in tinggal gitu kan. Tak. Sebab ini kira order normal. So kita kena jaga position kita. Okay, kita dah tahu 2 entry, 2 buy. Sekarang ada satu buy, satu stop loss. Lepas tu ada 2 lagi buy, tak kena. Okay. Tapi kita tak nak lah buang masa untuk tunggu order ni kena. Jadi kita kenakan lah. Andai kata harga naik. Soya pun tak berapa laju sangat ni. Boleh lah. Tekanlah harga naik. Dia kena. Okay, kena. So dia jadilah average. So sekarang dah jadi 2 lot. Long position 2, average 5830. So kita kena ingat. Okay, sekarang dah ada 2 position. Tapi stop loss aku masih lagi 1. Okay, stop loss masih 1. Kita tak buat TP kemudian TP kita tutup liquidate pun boleh. Tapi kalau nak buat TP juga boleh je. Letak satu price kat atas, sell limit je. Dia jadilah TP. Kalau saya tak nak dia terlalu semak dekat working order ni. So satu-satu. So macam kita dah tahu kan, macam okay, sekarang dah ada dua lot. Stop loss kita ni satu je. So cara, if let's say kita nak buat stop loss yang sama, 5775 juga aku punya stop loss kat sini juga, aku yakin kalau selagi dia tak break ni, dia ada possibility nak naik. So kita pergi dekat working order, kita amend je dekat pencil ni, naikkan je lot daripada 1 ke 2, modify order. Main modify order nombor lot ni kena jaga-jaga. Sebab kadang-kadang kalau kita tak perasan 1 tukar 2 tukar 3, nanti position jadi lain. Kalau kena jadi lain. Dia kena bias, kena tahulah. Kena tengok, kena check balance balik, check and balance orang kata. Check maknanya bila kita buat sesuatu kita check balik, betul tak? Kalau macam ni. Kalau aku ubah kat sini, okey betul. Kita jadikan rutin untuk check position, check working order. Okay. So sekarang dia dah kena, dia naik. Okay. So sekarang barulah mungkin kita nak buat TP. Okay, nak buat TP mungkin tak nak lah. TP ini sama kalau kita nak buat
stop loss asing, katakanlah satu lagi ni kita nak buat stop loss kat 5811 je. Okay? Tak mungkin sebab kita nak buy lagi dekat sini. So kita rasa mungkin kita nak buat dekat 5 atas sikit lah, 5784 sale stop. Kita letak satu. Okay, kita buat. Jangan lupa pula yang kita ada apa? Ada sell 2 dekat sini. Tapi sebenarnya tak apa. Dia ada pula. Sebab apa? Sebab kita ada limit order kat sini 5801 atas ni. So kalau kena limit order ni, dia automatically dia jadi 3 lots. Sell stop. Maknanya stop loss untuk 2 lot, stop loss untuk 1 lot. Then okay lah, sebab bila kena limit order ni dia akan jadi 3 long position. So kena faham yang tu lah. Jadi kalau kata macam rasanya macam tak nak lah yang ni, mungkin tak kena, mungkin tak match, kita klik ya, kita cancelkan je lah dia, limit ni cancelkan. So jangan lupa pula bila kita dah cancelkan tu kan, kita pun biar, padahal ada 3 lot ni total stop loss, padahal kita punya entry, kita punya position 2 lot je. Jadi kita cancelkan lah satu. Kalau kata kita nak sama stop loss dia 5775 je lah. Jangan kena cancelkan lah yang 5784 ni. Tapi kalau kita nak asing yang 5775 ni, jadikan satu lot balik. Okay, jadikan satu lot balik. So ni lah stop loss kedua-dua ni, 5775 dengan 5784. Tiba-tiba rasa nak amend ke apa ke, rasanya dah naik lah ni, nak tukar pergi 5799 dulu, naik kan je, tarik je, amend, modify. Yang ni pun nak naik sekian sikit lah, pergi 5789, modify, naik je lah. So harga dekat sini pun akan berubah. Okay, so nampak dia naik, dia nak break dari situ ni, dia lagi dia naik lah lagi. Okay, so if let's say TP, okay, kita boleh tutup dekat kita boleh buat, katakanlah nak TP 2 lot serentak, dan kita buat macam ni, sell limit ni kita tukarlah 2. Nak naikkan turunkan kat sini, nak cepat tekan kat sini. Okay, tekan sell limit, jadilah TP. Okay, untuk 2 lot sekali, SL lain-lain tapi TP serentak dua-dua. Okay, andai kata nak pula adjust, okay, aku nak TP satu dulu, satu lagi aku rasa naik lagi, reducekan kepada satu lot, modify dan order satu lagi, mungkin dekat 5876 aku nak TP satu lagi. Jangan pula lupa ubah lot, off lot ni, sebab tu kita kena baca ni sell 2, kita dah ada satu, so don't place, kita adjust dulu satu lot baru sell. Okay, so ada 2 TP yang berbeza, dan juga ada yang ni saya rasa saya nak buang lah, sebab saya nak lebih jelas nampak yang bagi order tu, sebab kita nak fokus kepada satu produk je pun. Okay, so dah kena TP 1, TP 2 tak kena lagi lah, dia dah break lah resistance dia. Jadi kita tutup je lah order notification ni. So dah tahu. Okay, sebab ni order normal, dia bukan OCO, bukan one cancel other, automatically kita punya stop loss tadi cancel, tak. Jadi kita kena tahu, kena check balik, oh satu TP dah kena. Okay, tinggal satu lot, check order. Okay, so TP satu je lagi kena, position dah tinggal satu, kenapa stop loss ada 2? Cancelkanlah satu stop loss, cancel kat sini boleh, nak pergi dekat order working, cancel stop loss. Okay, stop loss mana aku nak ni, okay, tak apalah, trailing bagi yang atas ni, so yang ni aku cancelkan, cancel order. Jangan biarkan nanti bila banyak-banyak jadi serabut, lepas tu bila tengok balik tak tahu order mana satu, itu susah. Sebab kita kena tahu sistem multiple order untuk orang yang dah biasa trade satu lot, 2 lot, dan after that dia tambah, it's okay, dia biasanya dah lebih mahir dan cekap menggunakan platform. Tapi kalau awal-awal macam satu lot pun kita belum mahir, tapi kita dah nak try untuk multiple entry, dia macam payah sikit, nanti susah nak faham, blur dan sebagainya lah. Kena try
kena buat demo dulu baru akan lebih faham lah. Okay. So ini kena tahu, ini konsep normal order, bukan apa nama OCO ataupun bracket. Okay. So, macam ni kan, dah naik kan, kita rasa macam nak tambah lagi kan, boleh tambah lagi balik order, dia jadi average balik. Dan bila dah tambah order, buat balik stop loss dan sebagainya. Buy limit, kita kena klik bawah daripada harga market, kita klik limit saja. Limit dia. Kalau buy lah. Kalau sell di sebaliknya. Kalau kita nak sell atas daripada market, kita kena sell limit. Okay. Dia jadi entry pula untuk sell limit, tapi buy bila nak TP, dia akan jadi buy limit pula. Dia terbalik. Dan macam tu je. So always kena tengok. Yang ini saya rasa boleh faham kot kejap. Okay. Ni ada saya dapat daripada seorang sahabat saya. So mungkin lebih nak jelas daripada segi order punya movement tu. Okay. Tengok ni contoh market price. Okay. Market price maknanya price kat sini lah. Ni candle kan. So kalau kita nak queue dekat bawah ni, price yang bawah ni untuk buy, kita kena pakai buy limit. Kalau dekat atas, kita kena pakai buy stop. Okay. Kalau sell pula, kita nak queue untuk sell position atas daripada harga market, dia mesti sell limit. Okay. Kalau bawah, dia tak boleh pakai sell limit, dia kena pakai sell stop. Okay. Sell stop ataupun stop order ni, buy atau sell ni, dia boleh jadi entry, dia boleh jadi stop loss. Yang ni dia boleh jadi entry, dia boleh jadi TP. Okay. Ini kalau normal order. Normal order yang agak confusing sikit lah. Sometimes ada orang tak sukalah kalau dah pakai CGG, buat apa aku nak pakai normal order ni lagi. Baik aku pakai terus order yang canggih. Macam itulah, something like that. Okay, contoh tiba-tiba kita cakap, okay lah, cukup lah, profit dah banyak ni dalam $336. Lebih daripada 1,000, nak tutup lah. Kita pun liquidate kat market. Liquidate, bila you liquidate dekat market, order working tak cancel lah. So dia akan sentiasa queue. Jadi bila order tu sampai, nanti dia trigger pula position yang baru. So jaga-jaga. Kalau kita ada working order, pakai go flat. Ada orang tanya, kenapa go flat saya tak function? Go flat tak function kalau you ada position saja. Tak ada working order, tak ada go flat. Dia hanya boleh liquidate saja. Tapi kalau ada working order, sebaiknya nak tutup sekali position ni, go flat saja. Tapi kena ingat, bila kita tutup, kita check balik. Sebab kadang-kadang ada rejection berlaku disebabkan margin tak cukup. Siapa yang margin ngam-ngam ni, saya suggest top up lah. Untuk buat order bagi tak ada gangguan order dan sebagainya. Sebab kita let's say kita punya margin ngam-ngam. Kita dah pakai margin tu untuk buy. Lepas tu kita dah pakai another margin untuk tutup position. Tiba-tiba kita nak marketkan order tu dan sedangkan position ni order queue ni dah ada. So dia menambah bilangan margin. So dia akan reject. Sebab kita tak ada lebihan margin langsung. Jadi better kita cancelkan, ataupun bila kita tekan go flat, yang ni margin banyak sebab demo kan. So bila kita tekan go flat, dia ada rejection yang pertama itu adalah dia cancel dulu working orders, tapi position dia tak tutup. So kena tekan sekali lagi, tapi kena tekan liquidate. Sebab tu saya cakap, apa-apa yang kita buat always check boleh. Kadang-kadang benda tu bila kita dah trigger, kita rasa macam dah done, tapi bila ada rejection keluar terang-terang warna merah kat sini, tak perasan. Okay. Ada orang dia tutup lepas market close. Lepas tu biasanya kalau lepas market close pasti akan keluar rejection order warna merah tu. Tapi dia cakap tak, dia punya dah tutup. Tak perasan. Kita tahu, kita dah lama dalam bidang ni kan. Ada rejection warna merah besar keluar, mesti akan perasan benda tu reject sebenarnya. Sebab tu kita suruh tutup day trade punya position awal. Kalau tak tutup awal, dia akan jadi banyak masalah. Untuk loss pendek dan sebagainya kan. So okay, so katakanlah kita tutup, kita go flat. Okay, dia tutup semualah. Dia cancelkan working order sekali. Kalau kita pakai liquidate, pastikan kita cancel working orders. Okay, tu kena jelas lah. Sebab ada orang, biasanya dia dah buat macam ni, order normal. Dia tutup market. Nampak profit, dia terus nak tutup market. Tapi dia tak perasan.
order working dia tertinggal, tak cancel. Yang margin ngam akan reject terus lah. Lepas tu kebiasaan lah paling banyak saya dapat ni, kenapa order saya tak boleh tutup, kenapa order saya tak boleh tutup, kenapa order saya tak boleh tutup. Sayang lah sebab kadang-kadang price tu lari tau. Sebab bila nak kena, baru nak tanya saya kan, order tu tak boleh tutup sebab dia dah ada working orders. Dia kena cancelkan working orders dia baru tutup kalau dia nak tutup market. Melainkan cara paling mudah, kalau tadi ada TP kat sini, tarik je TP tu pergi pergi apa nama, contoh saya buat sekali lagi TP. Tak boleh, market position tak ada. Okay, buy market. Market pun tengah nak naik. Okay, saya buat TP. Saya tak buat stop loss je ni sebab untuk tujuan pembelajaran. Okay, kita buat TP. Anggap je ada je stop loss kat bawah tu. Tak apalah, buat je lah. Dia kena pula. Tak jauh sikit. Okay, anggaplah okay, ada stop loss, ada TP. Cara yang paling mudah untuk kita apa nama, matchkan order kita, especially kalau OCO lah. Kalau tak OCO, jangan lupa cancelkan stop pula. Tarik je ni, kita punya TP ni yang kita queue ni, tarik pergi harga semasa, modify, dah settle, terus match. Itu dia takkan reject sebab dia kita ambil order yang memang kita dah queue, bawa match. Dan saya cakap, siapa yang pakai trading view tu, tarik lah kat chart. Apa gunanya kita dah letak kat, boleh pakai chart tarik-tarik kat tepi ni. Yang ni tak boleh tarik, yang ni tak ada. Tapi kalau macam dekat trading view tu, dia tarik lah TP kita dah queue kat atas, tarik je lah bagi kena dekat market. Dia tak tekan close tak boleh, dia kata kan. Memang tak boleh sebab margin kita ngam-ngam. So kena cancelkan working order ataupun tarik TP tu. Okay, so stop loss jangan lupa kita cancelkan. Macam ni kan, position dah tak ada. Okay, TP tadi dah kita tarik. Lambat tarik ni, kejap lagi buka sell position baru tak perasan. Sebab tu check balik. Oh, okay, dah tutup. Position dah tak ada. Kat sini, kat atas ni clear. Position dah tak ada. Kena laju lah check. Jangan lambat-lambat nak tengok sesuatu, tiba-tiba order dah trigger pula kan. Lepas tu, okay, ada stop loss, cancel. Okay, settle. At least kalau perasan pun, kalau terkena tak lambat, kita aware tau benda tu ada. Alamak, stop loss tak cancel. Alamak, dah terkena. Dah termasuk sell pula, terus tutup buy market. Macam tu je kan, kita tahu macam tu. Okay, sorry terbebel pula dah. Okay, so function untuk normal order macam tu je. Cara nak tambah order, nak ni semua, TP dengan SL dia, jaga balik dekat situ lah. Kita kira lah berapa kena TP dengan SL tu. Asalkan jangan bagi dia bertembung dah. Okay, macam kita buy kat sini, kita dah buy, nak tambah position dekat sini 5840 katakanlah kan. Lepas tu kita nak sell stop dekat sini, yang order yang satu yang kita ada tu. Boleh je, dia akan tutup position tu dulu, lepas tu baru dia buka pula buy yang baru. Tapi dia macam tak jadi make sense lah untuk kita multiple entry untuk average kan price kita tu. Dia jadi tak berapa make sense. So kita kena tahu. Okay, so yang kedua, normal order dengan OCO tapi field notification alert. Okay, contoh kita buy market. Okay, buy market. Lepas tu, okay, bila keluar order field notification ni, kita tekan ni, kita masuk bracket. Bila kita masuk bracket, nampak ada target profit. Pastikan dia dua tick lah. Unless kalau you rasa macam tak nak buat target profit, nak open TP, buat TP je, buat stop loss je, baru you untick kan ni. Tapi sebaik-baiknya kalau ini dah OCO, buat dua-dua. Okay, senang. Lepas tu tukar price lah. Saya suka tukar price lah, senang nak determine. Ada orang kalau nak based on tick pun boleh juga, terpulang lah. Ini boleh tukar. Lepas tu yang ni kena jaga juga. Ini boleh tukar juga. Okay, boleh tukar GTC ke day ke. Okay, kalau day, bila anda key in malam, dia akan bawa ke hari esok. Walaupun day, dia akan bawa ke hari esok, pagi dan petang lah, selagi order tu tak di cancel kan. Tetapi kalau anda key in petang ataupun pagi, sama jugalah kalau key in malam, dia tak akan bawa ke hari esoknya. Contoh kalau petang anda key in, petang dia pukul 5 kan, bila pergi malam, day order tak ada lah. So kena make sure juga, order working ni penting juga. Yang mana kita key in pakai GTC je, dia akan ada terus.
So siapa nak pakai GTC pun kena jaga-jaga juga sebab order tu sentiasa queue. Nanti bila order match tak perasan. Lupalah ada GTC tak cancel. Sebab tu cakap dalam trading ni kita kena alert. Alert ataupun kalau kita tahu kita bukan jenis alert, set alarm. Check. Kita tahu kalau kita jenis yang cuai, kita check. Check balik. Kita always jadikan rutin. Okay, jadikan rutin untuk check balik order working position dan sebagainya lah. Okay, so dah lebih lagi. Tapi tak apalah, saya buat video ni untuk umum. Untuk umum sebab saya akan share dekat YouTube. Bukan just macam sambil nak reply tu tunjuk ke klien yang bertanya soalan ni tadi. Saya alang-alang saya buat tu satu video yang boleh saya share kat semua. Okay. Lepas tu apa ni tadi buat? Okay. Notification ni tadi bracket. Lepas tu kita buat ni lah. Kita buat TP dengan SL lah. Okay, kita tengok harga 5838. So kita buat TP 5855 boleh. Sebab apa? TP ni atas daripada harga market. Kita tengok juga harga. Ada orang dia main pergi nak cepat nak pergi KA je, tiba-tiba sebenarnya harga tu sendiri adalah di bawah, harga market lagi atas. Dia akan terus, kita umpamanya macam kita tutup position immediately lah. So TP pula, macam TP nampak, TP salah. TP salah dia akan keluar rejection kalau saya KA. Dia masuk untuk TP je nanti, SL dia reject. Tu pun kena check juga. Contoh sebab sekarang harga 5839, sepatutnya saya punya stop loss ni bawah lagi daripada 5839. Ni kiranya saya buat 5848. Okey. Salah ni. Nampak dia reject. Dia masuk TP je lah. So dia tak menggambarkan. So nanti kita ingat macam masuk, tapi tak check. TP je masuk sebenarnya, SL tak masuk. So tiba-tiba macam mana saya punya SL? Kan, kena jaga-jaga. Sedangkan kita boleh nampak kat sini ada rejection. So kita tahulah alamak tak jadi. So nak buat asing boleh. Buat asing, saya stop. Tapi kena tahu lah. Order ni bukan lagi OCO. Kalau dia kena, dia tak cancel the other one. So saya cakap kena always check. Sebab benda ni kita kena pandai adjust dengan situation. So the best way macam alamak macam mana nak buat OCO? Okay, cancel dia balik. Cancel balik yang yang kita dah key in tadi tu. Kat field ni masukkan balik. Masukkan bracket yang baru, yang betul. So kita dah tahu buat 58 33. And key in. Dua-dua ada. Tengok, dua-dua color pun sama, change. So salah satu kena, salah satu akan automatically cancel. Okay, so tak ada, biar dulu. Okay, so kita boleh tutup mode notification. Dan katakan nak tambah lagi lot, mungkin dekat mana? Tambah dia market lagi lah. Ataupun buy limit kat sini ke, terpulang. Buy limit kat sini, queue je lah. Ataupun nak terus katakan, ataupun macam, okay, order ni dah ada position, dah ada TP dengan SL. Aku nak buy dekat sini, contohnya. Aku nak buy limit. Mungkin dia tahu kat sini nak tambah position. Tapi nak letak TP dengan SL sekali. Buat order bracket. Okay, dekat sini. Ni kan order bracket atau OCO kan, pilih bracket mode. Highlightkan dia jadi warna oranye. Buy limit kat sini. So dia akan keluar TP dengan SL sekali. So kita boleh set terus. Okay, ni TP mungkin nak 5870. Okay. Ini SL dia nak jauh sikit lah. Mungkin 29. Okay, so place je lah. Okay. Tengok, dia masuk tapi dia hilang balik. Dia ada entry saja. Sebab apa? Sebab dia bracket mode. Bracket mode, TP dengan SL dia bukan dalam sistem. Bukan dalam market. Okay, sebab tu kita tak nampak. Dia tak ada dalam working, dia park je dulu. Selagi entry tak kena, selagi tu dia tak ada. Tengok order working Order working, dia hanya ada satu je warna. Tapi kalau kita klik dekat sini, dia akan bagi info. Okay, ada ni, ada dua ni, ada OCO. Tapi dia tak trigger lagi. Kalau pergi tengok dekat order,
dia berstatus pak. Nampak order kita klik ni, yang last tadi. Bracket kan. Okay, dia working. Yang ni pak. Dia bukan working. Kalau order ni entry, order ni kena, trigger, entry position yang masuk, baru yang pak ni jadi working order. Baru dia akan pindah ke sini. Okay, baru dia akan pindah ke sini dan dia hidup lah. Sekarang dia tak hidup lagi. So kalau kata dia berlanggar, dia naik dulu pergi TP yang kita set tu, yang kita set yang ni, okay. Katakanlah harga tak kena entry lagi. Harga pergi dekat sini 5870 atau pergi dekat harga price 5829. Dia tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab dia status park. Selagi dia tak kena entry. Kalau dia dah kena entry baru dia akan function lah. Dia akan trigger, dia akan masuk order working, dia baru hidup. Baru dia consider. Okay? Macam tu je. Okay? Katakanlah dekat atas ni rasa nak naik, nak tambah lagi. Tapi kena tahu lah. Okay? Bila harga dekat atas ni, kita kena tahu apa kita nak klik. Ini atas daripada harga market. So macam yang saya share tadi ni. Atas daripada harga market nak pakai apa? Stop. Okay? Kita sebenarnya boleh pakai buy stop lah untuk yang atas ni. So tick. Tapi saya tak saja sangat pakai buy stop ni kalau kata masa pre-open masa market buka okey lagi lah. Sebab dia kalau kata takut gap tu dia lari banyak. Kalau price laju tak apa lagi. Dia mungkin tak lagi banyak sangat. Okay, so kita tekan. Masuk lagi. Okay, tapi jangan pula TP pergi buat bawah daripada harga entry kita ni. So, mungkin TP jadi 59. Okay, 5900. Lepas tu stop loss kita pulang. Stop loss nak buat berapa? Sebab harga tu entry akan trigger. Janji di bawah daripada entry. Sebab ini bracket order, bukan order biasa. Bracket order ni dia ada function untuk park dulu order tu selagi sebelum kena entry. So kena tahu juga ada perbezaan. Kita tak boleh kalau pakai order biasa tak boleh nak buat stop loss dekat contohlah 5861. Tak boleh. Sebab dia akan reject. Yang ni tak apa. Sebab kita park je. Macam order yang saya tunjuk tadi pakai OCO tadi, dia reject. Yang ni dia takkan reject walaupun 561 ni dekat atas market. Okay? Jadi kita tengok lah. Dia ada kat sini. Dia park juga. Okay, park. Okay. Kalau entry ni kena 5873 ni, baru dia keluar. Tapi bila entry ni kena, market price kat mana? Market price dekat 5873. So bila dia keluar 5861, dia dekat bawah market price. Sebab tu order tu boleh. Okay, faham sebab dia tak macam normal order tadi, dia terus masuk working. Dia park je dulu. Dia tunggu entry tu kena. So katakanlah tiba-tiba price rally, kena bawah, kena atas ni semua. So dia akan jadi banyak position lah. Tapi kita tak perlu risau kan kita punya TP dengan SL ni. Sebab kita dah set semua kat sini. Okay. Itu je lah. Kena jelas. Ataupun kalau kita tak nak pakai apa nama? Bracket mode. Ni bracket mode lah. Yang last saya dah tunjuk sekali. Dengan bracket mode punya function. Okay, tertinggal yang bahagian OCO normal. Okay, katakanlah nak tambah lagi. Kita tambah market lagi lah. Okay, rasa nak tambah market kat sini. Okay, tambah market. Okay, so sekarang ni, average dah jadi ni. Position dah jadi 2 lot. Okay, bila position dah jadi 2 lot, yang 2 lagi entry tu tak kena. So, tak apalah. So, order working tetap untuk 2 lot saja. TP dengan sorry. Yang baru punya tak masuk lagi. Order working sepatutnya untuk 2 lot lah. Untuk TP dengan SL. Okay, sebab position ada 2 lot. 1 lot tadi kita dah masuk siap-siap. Okay, kita dah buat OCO. Ini kita buat satu lagi OCO je lah. Yang 2 ni tak kira. Jangan salah tengok pula. Yang 2 ni entry yang Q belum kena lagi. Okay, sebab dia bracket tadi. Okay, so kita buatlah pula OCO baru. Tukar. Saat tadi OCO kita buat tunjuk pakai order fill notification kan. Okay, yang ni kita buat manual. Kita tukar kat sini. OCO. Pastikan kita highlight dulu dia. Okay, nak buat OCO kat mana? Okay. Kita
based on apa? Based on market punya position. Market punya position pula. Current market punya price. Okay. Pastikan bila kita nak buat TP tu atas lah. Okay. Sell. Limit. Okay. Dah tanda. Lepas tu SL berapa? SL katakan 5839 kat sini. Okay. Ada dua. So kita pastikan kita kena tekan submit ni lah. Okay. Baru dia keluar macam ni. CO. Place. Okay. So satu order akan kena kat sini, satu order kat sini. Sama je dia sebab dia dah kira average. So mana-mana yang tutup dulu ke apa ke tak kisah pun. Okay. Sebab benda tu semua dah average. Semua is all in the system. Okay. Jangan terlalu berfikir pasal, kalau kita masuk banyak entry multiple kan, jangan terlalu berfikir pasal, order ni, kenapa order ni tutup order ni. Nanti pening. So, bila as long as kita tahu berapa lot, lepas tu SL dengan TP tu berapa-berapa. Dah standby. Okay, ada 2 lot. Okay, ni adalah OCO untuk satu lot, TP dengan SL. Ni OCO untuk satu lot, TP dengan SL. Okay lah tu. Yang ni 2 lot tak kena lagi sebab dia bracket. Okay, kalau kena baru dia akan jadi TP dengan SL, dia akan masuk kat sini as working order. So kita tunggulah, tengok lah. Tengok, even OCO dia ada color hijau. Okay, oren. Macam tu. Dah kena satu. Kena TP. So, bila dah kena TP, automatically dia cancel the other one yang SL tadi. So, tak ada masalah. Dan bila kita tengok position pun, okay, position dah tinggal satu. Alright. So, dia naik lagi, sekejap lagi, dia makan lagi TP. Okay, kita buy lah hari ni. Kita tunjuk contoh buy lah sebab market nak naik. Kalau kita nampak based on chart lah. Okay, ni nak naik. Kalau kita nak tunjuk sell, sama je. Dia terbalikkan je konsep dia. Okay. Kita tarik sikit lah. Sorry, dia kena amend kat sini. Kalau dia dah link ni, dia kena amend kat sini. Dia tak boleh tarik. Sebab dia OCO dia. So, katakanlah turun sikit pergi 66. 67 lah. 66 lah. Dia turun. Okay. Mungkin ada orang yang biasa cakap, kenapa tak boleh tarik kan? Okay, kalau anda pakai OCO, anda tak boleh tarik. Okay, anda kena adjust dekat booking orders. Tu kena tahu. So, okay, dah kena TP. Okay, dah tak ada position pun. Kosong. Okay, dah ada profit dia semua, dah kena TP. Tutup je lah pangkau. Dan notification ni tak perlu lagi. Hanya yang ada working orders untuk entry. Bracket tadi yang belum kena. Okay. So, kalau dia naik lagi, dia buka lagi position baru pula. Macam tu je. Sama juga kalau dia turun lagi, dia buka pula buy limit yang baru ni. Sama je. Macam saya cakap tadi, kalau kita pakai OCO, kita nak tarik-tarik ni, tak boleh. Tapi kalau ni bracket, saya tak sure. Tak boleh juga. Bracket pun sama. Entry tu dah fix kat situ je, kecuali kita nak ubah kat sini. Okay, kita kena amend dekat sini. Okay, sebab tu kita kena cepat. Of course, kalau nak WhatsApp saya, nak call saya pun ambil masa. Sebab tu kita kena cepat. Benda ni macam critical thinking sikit. Kenapa tak boleh tarik? Ni boleh. Boleh pula. Sekejap, saya tukar. Bracket boleh. Even lah kalau tak jadi sekali pun, tak boleh tarik sekali pun kan. Tak payah gelabah. Kita tahu ada cara lain untuk gerakkan ni. Pergi je, order working, klik gambar pensel ni, adjust kat sini. Lepas tu baru tengok balik. Okay. Sebab ada kadang-kadang satu benda tu dia ada banyak cara nak buat dia. Okay, sikit lagi nak kena. Entry baru. Okay, dia tarik balik sikit. Sekejap. Ni, kita tarik. Ni, tarik. Dia kena 2 kali. Okay.
Kadang-kadang benda yang tak boleh tu, yang bracket tu dia kena 2 kali. First time tarik tak boleh, kita kena tarik second time. There must be a reason lah, which is saya pun tak sure yang tu. Tapi kalau macam okay, entry dah kena, okay, dia buka pula position yang baru. Okay, apa yang jadi? Yang color biru ni, yang dah trigger ni tadi, TP dengan SL dia dah masuk dalam. Okay, nampak biru dah keluar dah. Ni jadi SL dia, ni jadi TP dia. Okay, sebab apa? Sebab entry tadi dah trigger. So bila dia trigger, bila dia trigger, dia keluar yang baru. Dia keluar TP dengan SL yang baru. Yang tadi yang dekat sini, yang pak tadi yang kita cakap tu, okay, dia dah jadi working. Nampak? Dia tak jadi pak lagi. Yang ni masih lagi pak sebab by limit. Order entry dia tak kena. So harga terus naik. Okay. Macam tu je. As simple as that. Okay, yang penting nasihat saya, always check balik. Apa yang kita buat, check balik order workings, check balik order. Kalau kita banyak pakai bracket order, jangan tengok working order sajalah. Okay, macam saya cakap tadi, working order mungkin tak nampak lagi sebab entry tu tak kena lagi. So tengok juga yang part ni tadi. Okay, kalau entry tu fill, kita jangan cakap satu-satu benda, kita cancel ke, kita masuk order ke, order fill ke apa semua, tengok balik. Check balik order working. Kalau kita check sini, okey lah tu. Maknanya order working pun dah ada TP dengan SL dah masuk. Betul lah tu. Kita confirm. Jangan kita yakin kita tinggal semata-mata tak tengok, tak check. So kalau kita check lagi, especially kalau kita nak log out position, nak tinggal, nak pergi ambil anak ke apa ke, nak pergi makan ke kan. Make sure everything intact. In apa? Orang kata, yalah intact lah. Betul lah. Semua okey, dah baru buat benda lain. Macam itulah Alkisahnya. Okay. So, itu je lah kot. Ada apa lagi? Saya rasa cukup setakat ni. Okay, order ni kalau nak tutup semua, everything nak clear kan, go flat je lah. Semua sekali cancel. Semua sekali tutup. Okay. Kita untung $420 ini. Demo lah. Tapi, okay. So, kalau ada sesiapa yang mungkin tak sure lagi ke, kurang faham ke, boleh komen dekat bawah. Okay. Jangan lupa subscribe dan share this video. Mungkin anda tak tahu dengan siapa anda share, ia memberi manfaat kepada orang tu. Mungkin orang tu sebelum ni tak tahu tapi malu nak bertanya ke, ataupun tak tahu siapa nak bertanya ke, mungkin ada orang yang bukan ada saya ke, terpulang. Anda boleh share, saya alalkan apa semua. Yang penting kalau kata ada tak faham, ada tak cukup, apa semua boleh komen dekat bawah. Nanti saya cuba explain, ataupun saya buat satu video khas lagi lah untuk explain. Okay. So ya, nampaknya agak bullish. Kita tengok daily sikit. Okay. Alright. Okay lah tu. Nampaknya macam boleh break 60 balik dan akan bullish balik lah. Momentum untuk kenaikan tu masih ada. Kalau candle dia stay high macam ni lah, tutup malam ni. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.